Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita merafakkan tinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama berkumpul lagi membaca burdah secara bersama-sama dan juga sama ada melalui hadir betul ataupun melalui online. Alhamdulillah juga merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita baru dapat khabar kan yang kata Selangor pun PKP lanjut kan, Selangor wilayah Sabah Sarawak lanjut PKP-nya kan sampai 14 Januari. Sampai 14 Januari ya. 22 Januari tak PKP lagi kan. Baik, sampai 14 Januari. Itu semua merupakan atur cara Allah Subhanahu wa taala. Yang nama kita sebagai hamba Allah Ta'ala memang tak boleh nak komplain, tak boleh nak menunding jari, tak boleh nak komplain pasal orang, tak boleh nak marah-marah orang lain. Yang nama hamba pada Allah Ta'ala redha sahaja dan pandang hikmah di sebalik ketentuan Allah Ta'ala. Pandangnya hikmah di sebalik ketentuan Allah Ta'ala dan semangatnya maintain kuat, semangatnya maintain kuat. Nak cari ilmunya maintain kuat. Semangat nak cari ilmunya, semangat nak menjalinkan silaturahimnya, semangat untuk meningkatkan ilmu, semangat untuk memantapkan kerohanian kita, mesti kena kuat. Tengok subhanallah yang kita sebut pasal akhir zaman, semuanya memang betul-betul berlaku. Semuanya memang betul-betul berlaku. Alhamdulillah. Apapun kita tetap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dah berlaku begini, makinlah kita patut mensyukuri dan makin kita patut menghayati nikmat yang kita ada seperti dalam adanya majlis-majlis seperti ini. Alhamdulillah. Baik, sambung baca kitab kita Petunjuk Tariqat ke Jalan Akhirat. Sambung kita muka surat 14. Darjat ahli keyakinan. Baik. Orang yang yakin ada beberapa darjat. Yakin sahaja tak sampai kepada darjat. Yakin sahaja ada banyak-banyak darjat. Tak semestinya asal yakin semua sama darjat. Bukan. Tak semestinya asal yakin semua sama darjat. Yakin para nabi dan rasul berbeza dengan orang awam. Yakinnya para wali dan salihin berbeza pula. Yakinnya orang-orang muslim lain, yakinnya orang kafir lain, yakinnya orang munafik lain pula. Sehingga disebutkan Sayyidina Ali bin Abi Talib, kalaulah diangkatkan hijab daripada aku dan perkara-perkara yang ghaib, nescaya tak bertambah sedikit pun iman aku. Kerana aku dah sedia beriman dan sedia yakin dengan perkara yang ghaib. Bukan bermakna aku yakin tapi bila angkat hijab aku bertambah yakin. Bukan. Itu levelnya Sayyidina Ali. Levelnya Sayyidina Ali dan wali-wali yang seumpama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baik, disebutkan di dalam sini, dan ahli keimanan dalam keyakinan itu adalah atas 3 darjat. Darjat yang pertama iaitu darjat para ashabul yamin, golongan kanan. Kenapa disebut golongan kanan? Pertama, kanan tu isyarat kepada khair, isyarat kepada baik. Salam orang tangan kanan, makan tangan kanan, maka kanan itu adalah perkara yang baik. Dan yang kedua, kenapa disebut ashabul yamin? Kerana apabila dihimpunkan dengan Allah Ta'ala, ada yang ashabul yamin, orang-orang yang dihimpunkan dengan golongan kanan dan golongan kiri. Maknanya apa? Dekat dunia sahaja, orang baik diletakkan dekat mana? Dalam penjara? Tak, dalam penjara semua orang jahat. Dan jahat zahir lah. Jahat zahir. Sepatutnya yang macam kita dah jadi dalam penjara lama dah. Tapi sebab zahir kita kononnya baik, jadi dekat luar penjara. Dan dalam penjara barangkali ramai yang sepatutnya dekat luar penjara, tapi sebab zahirnya jahat, maka dalam penjara tempatnya. Tapi ikut zahirnya, yang jahat dalam penjara. Sama, yang jahat diletakkan golongan kiri. Ini yang disebutkan kalau kita bangun dekat padang mahsyar nanti, belum dihimpun lagi. Bangun dekat padang mahsyar semua masih apa dipanggil, scattered. Bertebaran. Masih bertebaran. Bila semua bertebaran, ini yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam ayat Al-Quran, apabila bangun daripada barzakh nak menuju ke mahsyar, daripada kuburan masing-masing, daripada tempat bangkit masing-masing, semuanya akan bangun menuju ke mahsyar. Apabila bangun, kadang sebelah kita orang beriman, sebelah kita orang soleh,
Sebelah sana orang kafir, dia bertibaran. Jadi bila bangun-bangun, itu yang Allah sebut dalam ayat Al-Quran, orang-orang kafir dia akan mengatakan kepada orang beriman, wahailah orang-orang yang beriman, memandangkan Allah berikan engkau cahaya. Cahaya untuk apa? Orang beriman ni ada cahaya dekat dahi, ataupun cahaya dekat mukanya sendiri. Antara ulama mengatakan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ternampak pada wajah mereka tanda-tanda sujud. Tanda sujud apa dia? Cahaya daripada dahi mereka. Bukan tanda sujud dekat dunia lagi, luka dahi dia, hitam dahi dia sebab apa? Banyak sangat sujud. Bukan. Ini sujud yang banyak dan ikhlas. Banyak dan ikhlas. Sujud yang pure, yang betul-betul diterima oleh Allah Ta'ala, bangkit hari kiamat ada cahaya dekat dahi. Ada yang mengatakan dekat mukanya cahaya. Itulah cahaya yang akan guide. Dia tengok kat mana dia nak jalan, bercahaya jalan tu. Macam buka spotlight kan, boleh jalan. Orang kafir akan cakap, wahai orang-orang yang beriman yang mempunyai cahaya daripada Allah Ta'ala, pinjamkan pada kami cahaya engkau, ataupun izinkan kami nak tumpang cahaya engkau. Orang Islam cakap apa? Nyahlah engkau wahai orang yang derhaka pada Allah Ta'ala, kerana hari ini Allah tak izinkan nikmat yang Allah beri pada aku untuk diberikan, dipinjam oleh engkau. Subhanallah. Sebab tu kita dekat dunia jangan belagak dengan wali-wali, dengan orang saleh. Depan orang saleh, depan wali, hatinya macam-macam hal. Nak naikkan diri dia, nak naikkan nama dia, nak dianya dapat nama, nak dianya ke depan. Depan wali, depan saleh macam tak ada malu. Tapi macam mana kita tahu siapa wali, siapa saleh? Dah tak tahu, buat baik dengan semua orang lah. Dah tak tahu, malu dengan semua orang. Sebab semua orang ada kemungkinan nak jadi wali. Semua orang ada kemungkinan nak jadi wali. Nak tahu siapa bukan wali, nak tahu siapa wali lagi mudah, ataupun nak tahu siapa bukan wali lagi mudah? Mana lagi mudah? Kedua-dua susah. Salah satu mudah. Nak tahu siapa wali lagi susah, ataupun nak tahu siapa bukan wali lagi susah? Nak tahu siapa bukan wali lagi susah, lagi senang. Nak tahu siapa wali lagi susah. Memang tak boleh. Tak tahu wali melainkan wali kan. Tapi nak tahu siapa bukan wali paling senang. Macam mana? Tengok dekat cermin, confirm bukan wali. Dah senang cerita. Kan senang. Tengok dekat cermin, confirm bukan wali. Nak tahu siapa wali? Susah. Nak tahu siapa bukan wali? Senang. Nak tahu siapa yang kemungkinan lepas ni jadi wali pun mudah. Macam mana? Tengok dekat cermin, yang dalam cermin tu bukan, yang lain ya. Yang lain ada kemungkinan jadi wali, yang dalam cermin jangan mimpi nak jadi wali. Senang cerita. Tapi kalau kita tak mimpi nak jadi wali, kalau kita tak rasa possible orang macam kita jadi wali, nanti betul-betul Allah tak jadikan kita wali, macam mana? Maknanya kau sangkakan Allah memang akan jadikan kau wali ya? Maknanya dalam benak fikiran kau memang ada kemungkinan orang macam kau jadi wali. Tak sedar diri. Kan kadang-kadang kita kata dengan orang, engkau kena sentiasa anggap diri paling hina. Engkau kena sentiasa mengatakan, akulah makhluk yang paling layak masuk dalam api neraka. Kadang ada orang tanya, tapi kalau kita kata kita yang paling layak masuk api neraka, nanti kalau betul-betul Allah layakkan kita masuk api neraka, macam mana? Tak ada, memang dah betul, memang kita layak masuk api neraka. Apa pula kalau nanti, kalau memang tak ada kalau, memang betul-betul aku layak masuk neraka. Memang betul-betul aku layak masuk neraka. Dan memang betul-betul aku jahat, sebab tu aku mengaku. Bukan aku minta, ya Allah jadikan aku dekat lubuk api neraka. Bukan kita minta. Kita cakap, aku sedar diri aku sedar. Begitu. La ya'riful wali illal wali. Tak kenal wali melainkan wali-wali Allah Ta'ala. Dan sebab itu kita dekat dunia jangan belagak dengan orang soleh. Sebab apa? Nanti dekat akhirat nak kena tumpang, orang kafir nak tumpang dengan cahayanya wali-wali dan salihin. Ini yang disebut sebagai ashabul yamin. Bangkit barzakh, scattered. Menuju sama-sama, semua menuju. Yang salihin dan wali diiringkan oleh malaikat ke ashabul yamin, belah kanan punya kelompok. Adapun orang kafir dimasukkan ke belah kiri. Ada yang kata dekat mahsyar pun scattered juga. Mahsyar pun scattered. Ada beberapa golongan. Sikit-sikit aja golongan tertentu. Golongan hafiz, golongan muazzin waktu dekat muka bumi, golongan yang dinaungi oleh arasy Allah. Itu golongan-golongan tertentu. Bukan general, kanan kiri, bukan. Ini riwayat yang lain. Tapi bila dibahagikan kanan kiri, bila nak diberikan suratan amalan, kan Allah kata, datang fulan bin fulan, ambil suratan amalan. Diberikan suratan amalan, lepas hisab baru diberikan suratan amalan. Diberikan suratan amalan, kalau diberikan dan diterima oleh tangan kanan, ashabul yamin lah tu. Sebab tu disebut ashabul yamin, golongan kanan. Sebab apa? Terima bukunya daripada
tangan kanan. Kalau diterima buku dengan tangan kanan, Allah sebut apa? Pulang kepada ahli keluarganya dengan gembira. Ila ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur. Itu bukan. Itu pasal ashabul shimal. Orang-orang yang terima tangan kanan dia akan gembira. Pulang kepada orang lain dia akan tunjuk, aku terima tangan kanan, alhamdulillah aku terima tangan kanan. Orang yang terima dengan tangan kiri dibuat apa? Pulang kepada keluarganya muka masam. Orang tanya kau macam mana? Tak nak cerita, dah takut. Oh, dah real lah, makna yang aku tak percaya dulu dah real. Habislah aku. Seram. Sangat takut. Tapi orang yang dekat bumi diberikan ketakutan begitu, pecah terus jantungnya. Sebab terlalu takut boleh pecah terus jantungnya. Tapi dekat akhirat Allah tak izinkan engkau mati. Death is not your escape. Why? No more death. Dah tak ada kematian. Engkau takut, biar hati engkau macam nak pecah sekalipun, tapi tak pecah je tinggal. Tinggal tak pecah je, tapi ketakutan tu rasa. Kita sendiri orang COVID kan. Orang COVID yang dah kena tahulah. Orang COVID, dia kalau kena COVID, mana lagi takut? Lepas dah confirm COVID dalam ward, ataupun waktu tengah tunggu result COVID. Tunggu result. Tengah tunggu result sangat takut. Tengah tunggu result tu, bila tengah tunggu result, jalan dekat rumah tiba-tiba bunyi ambulans punya bunyi. Terus dia, kita gitu. Tak gitu. Dulu waktu kita kena test tu, tengah tunggu result apa semua, kena pakai gelang. Dekat rumah duduk sebab ada close contact kan. Dia duduk dekat rumah, duduk aja, diam aja. Bunyi kereta lalu dekat depan, nampak macam pejabat kesihatan punya tengok, Kementerian Kesihatan punya tengok kat luar. Dia berhenti rumah aku ke? Bukan bunyi lori sampah. Seram. Takut masuk lori sampah pun okey. Ni masuk kereta Kementerian Kesihatan walaupun ada aircon, seram. Baik aku masuk lori sampah. Takut. Menunggukan azab yang akan datang itu sangat-sangat takut. Sangat-sangat takut. Tapi Allah biarkan jantung kita rasa, biarkan diri kita rasa. Sangat-sangat takut. Kecewa habislah waktu tu dengan apa yang kita dah buat. Kenapa engkau tak percaya? Kenapa engkau layankan nafsu engkau? Kenapa engkau biarkan nafsu engkau gemuk? Kenapa waktu tu? Kenapa dah tak ada manfaat lagi engkau kenapakan diri engkau? Allah selamatkan kita lah hari-hari tersebut. Baik. Darjat pertama iaitu darjat para ashabul yamin golongan kanan ialah mempunyai kepercayaan yang pasti. Dan dalam pada itu boleh juga berlaku keraguan dan kegoncangan apabila berlaku sesuatu yang mengganggu gugatnya. Dan ini diibaratkan dengan keimanan. Ashabul yamin adalah paling rendah punya level orang yang masuk syurga. Apa? Mereka ini mempunyai keyakinan, mempunyai pegangan yang kukuh pada Allah Ta'ala, tetapi kadang-kadang boleh turun. Ini yang disebut orang awam, iman yazid wa yanqus. Naik dan turun. Kan? Naik dan turun. Dan orang begini, orang-orang awam. Orang awam. Macam siapa? Macam kita. Naik iman kita. Entah orang awam pun kita bukan. Bukan entah-entah. Memang confirm bukan kita, orang awam pun tak. Kalau aku jumpa orang awam yang imannya ada tapi naik dan turun, aku nak minta syafaat daripada dia. Orang macam aku ni imannya turun. Orang Kelantan sebut apa? Koya. Kan? Khayal aja. Konon-konon aja iman kau naik. Konon-konon aja. Subhanallah. Orang gini imannya naik dan turun. Tapi soleh tak? Orang soleh. Orang baik. Orang beriman. Masuk syurga tak? Masuk syurga. Tetapi imannya naik dan turun. Bila diganggu, bila ditekan, boleh turun. Kemudian dibalik-balik pada Allah Ta'ala. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, semua anak Adam, kullu bni Adam khata'in. Semua anak Adam adalah melakukan kesalahan, iaitu maksiat. Dan terbaik di kalangan mereka yang melakukan kesalahan ialah mereka yang sentiasa bertaubat. Sebab apa? Memang orang awam begitu. Imannya naik dan turun. Bila imannya turun diganggu, serta-merta dia taubat pada Allah Ta'ala. Yang menjadi masalah sekarang apa dia? Imannya turun, pertama sekali dia tak sedar pun iman dia turun. Itu musibah sangat besar. Dia tak sedar pun iman turun. Kadang-kadang orang tanya, boleh ke sedar iman turun? Boleh. Contoh apa? Saya selalu buat contoh ni. Bila kita pergi mana-manalah jumpa dengan orang-orang yang, maaf cakap, orang yang banyak cakap, talkative.
Asal jumpa je memang bercerita aja orang ni. Entah manfaat, entah tidak, dia pun tak tahulah, dia main cerita je. Dan asal bercerita, mesti kebanyakannya tak manfaat dan kebanyakannya mengguriskan hati orang. Contoh bila balik rumah, balik kampung, oi, kahwin dah berapa lama, anak dah ada belum? Kan mengguriskan hati orang. Kau pasal nak tanya orang pula kan? Jumpa dengan orang gitu, balik kampung jumpa dengan orang gitu, daripada awal lagi kita dah block hati kita. Alamak, orang ni datang, dah lah aku layankan je lah. Asal nak layan aja, ambil syarat kan? Bila kita ambil syarat, hati kita tak wholehearted, tak betul-betul bulat-bulat nak layan dia. Kita sikit aja ambil syarat aja. Bila kita ambil syarat, dia bual dengan kita 2 jam, 1 jam, 5 minit sekalipun, sekejap aja lepas kita bual dengan dia, kita ingat balik tak apa dia sembang? Dah tak ingat dah. Sebab apa? Daripada awal kita blockkan hati kita. Tapi kalau guru kita, mak ayah kita, orang yang kita sayang, isteri kita, isterinya biasa, 1 second, 2 second after that, dah lupa dah apa dia cakap. Sebab apa? Hampir tiap-tiap waktu dia bercakap. Tak adalah, astagfirullahaladzim. Bukan, bukan. Kadang suaminya yang banyak cakap. Apa dia cerita tadi? Jadi awal-awal lagi kita dah block kita punya hati kan? Kita dah tak nak layan dia. Sebab apa? Kita tak anggap apa yang, kita tak ambil berat dengan apa dia cakap. Bila kita tak ambil berat dengan apa dia cakap, sekejap aja kita lupa. Sekejap aja kita lupa. Berbeza dengan orang yang kita jumpa betul-betul kita nak ambil berat apa yang dia cakap. Dia cakap sejam sekalipun, 2 jam sekalipun, kita boleh ingat point dia. Boleh ingat point dia. Dan kita boleh ingat hari apa aku jumpa dengan dia, tahun bila aku jumpa dia. Sebab apa? Kita ambil berat. Sama dengan orang yang ambil berat dengan keimanannya, ambil berat dengan aktiviti hatinya, ambil berat dengan dekat mana dah tercemar hatinya, dekat mana hati dia dah pergi. Istilah hati kita ni macam dekat tengah-tengah, apa dia panggil? Chessboard. Kan? Apa dia panggil? Chess lah. Kan? Board chess. Hati kita kat tengah-tengah. Bayangkan hati kita ni dah pergi ke mana? Pergi ke kotak sana. Kotak apa? Kotak maksiat mata. Berapa kali? Dah pergi ada keluar balik ke tak? Nampak macam aku pergi waktu tu berapa jam aku dalam maksiat mata Ada dalam 2 jam. Kemudian aku keluar balik hati aku. Kemudian dia masuk dalam kotak apa pula? Kotak khayal, kotak panjang angan. Berapa lama Dalam 10 minit aku angan-angan kosong. Kemudian dia keluar balik. Kemudian dia pergi mana? Kemudian dia pergi solat. Tapi dalam solat betul-betul dalam kotak solat ke? Bukan. Dalam solat aku pergi. Kalau bayangkan gitu, banyak tak maksiat hati kita? Banyak, sangat banyak. Dekat mananya kotak Allah Ta'ala? Dekat maknanya kotak betul-betul taubat pada Allah Ta'ala? Dekat mana? Sebab tu kena bayangkan kat mana hati aku dah pergi. Apa hati aku dah buat? Bila kita peka dengan perkara tersebut, maka setiap gerak-geri hati, iman kita turun sikit pun kita boleh perasan. Iman turun sikit sahaja pun boleh perasan. Allah, hari ni aku dah kurang. Terus taubat. Sebab tu boleh terus taubat. Maka berlakunya masalah ashabul yamin ni adalah orang yang imannya naik turun. Macam kita, iman kita kan boleh naik dan boleh turun. Tapi kenapa tak naik turun? Sebab apa? Ashabul yamin beza dengan kita, beza dengan orang awam lain adalah setiap imannya turun, dia balik-balik mantapkan balik imannya kepada Allah Ta'ala. Mantapkan balik dengan taubat. Orang tak serta-merta taubat sebab apa? Pertama tadi kita sebut, dia tak serta-merta taubat kerana dianya tak sedar pun iman dia turun. Dan yang kedua, kerana hatinya dah cukup lazat dengan maksiat sehingga tak sanggup nak tinggalkan. Dia tahu iman dia sedang turun, tetapi tak sanggup nak tinggalkan maksiat yang sangat lazat. Mana lagi bahaya? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama lagi bahaya, sebab dia tak sedar iman dia turun. Antara golongan yang imannya turun dan turun, bahkan boleh batal iman sekalipun, tapi dia tak sedar siapa? Golongan yang pahaman sesat. Antaranya Wahabi. Lagi siapa? Ni kena hati-hati. Golongan yang idea dia liberalism, tapi dianya pakai, kan ada ramai sekarang kan, pakai kopiah, boleh pergi surau, kadang boleh sebut ya Allah, boleh sebut Allahu Akbar, Alhamdulillah, tapi solatnya tak. Sebab apa? Liberal. Pokoknya golongan LGBT lah, feminism, apa idea-idea dia semua tu lah, macam-macam lah, liberalism. Kan sekarang kan ramai laki-laki perempuan, ramai LGBT punya geng ni apa semua. Semua tu paling susah sekali. Kalau dah masuk ideologinya ke arah gitu, paling susah nak buat dia sedar bahawasanya iman kau dah turun, iman kau dah dahsyat sangat sekarang, iman kau dah bahaya, dan iman kau dah batal sekalipun.
Susah sangat. Sebab apa? Iman dia dah jatuh tapi dia sangka dia betul. Dia sangka dia betul. Kalau iman kita turun, kita sedar tapi maksiat sangat lazat, masih ada harapan. Boleh terus taubat pada Allah Ta'ala, terus taubat. Nanti kalau terus merta-merta taubat, Allah akan keluarkan daripada lautan maksiat. Keluarkan daripada lautan maksiat. Baik, yang kedua, darjat kedua iaitu darjat para muqarrabin, golongan yang didekatkan. Subhanallah. Dia tak sebut golongan yang dekat. Golongan yang didekatkan. Kenapa didekatkan? Sebab tak mampu seseorang nak dekat kepada penciptanya, melainkan penciptanya sahaja yang mendekatkan diri kepada hambanya. Ini yang Allah sebutkan. Kalau orang menuju kepada Allah jalan, Allah menuju kepada lari, kan? Orang menuju dengan sejengkal, sehasta. Itu semua. Batuk ni kenapa ni? Minum air sekejap. Menuju kepada Allah, lari, Allah menuju kepada Allah jalan, Allah menuju kepada dia lari. Sejengkal, sehasta. Sehasta satu batu. Kan itu semua kenapa? Sebab nak menunjukkan jangan kita sangka kita yang mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Kita hanya usaha sahaja. Namun apabila bertambah dekat kerana Allah yang mendekatkan dirinya kepada kita. Kepada kita. Kadang ada orang dia nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala, dia bergantung dengan amalan dia. Bukan. Kita buat amalan ni kerana apa? Semata-mata kerana Allah utuskan, Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadat kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami cipta jin dan manusia hanya kerana untuk mengibadahkan diri mereka, berta'abbud, menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Diciptakan kita untuk menghambakan diri pada Allah Ta'ala. Maka bila kita ibadat, walau banyak, walau bangun malam sekalipun, tu semua masih dalam tugas kita yang wajib sebagai hamba Allah Ta'ala. Kenapa? Allah cipta kita memang untuk menghambakan diri pada Allah Ta'ala. Maka jangan kita rasa sebab aku ibadatlah aku akan bertambah dekat dengan Allah Ta'ala. Bukan. Aku bertambah dekat hanya kerana rahmat semata-mata. Allah berkenan, Allah berkenan. Allah tak perkenankan, tak perkenankan. Kalau kita faham kaedah begini, aku ibadat banyak-banyak tapi Allah boleh tetap tak berkenan dengan ibadah aku. Orang yang ibadah sikit masih Allah boleh berkenan dengan ibadah dia, terus disampai. Maka kalau begitu kita akan sentiasa berwaspada dengan diri kita. Jangan sampai aku rasa cukup, jangan sampai aku rasa selamat. Pada orang lain kita akan sentiasa sangka baik. Orang ni walaupun amalan dia tak banyak, walaupun zahir dia penuh maksiat, entah malam-malam dipanggil Allah, Allah sekali sahaja Allah perkenankan. Sampai terus. Aku yang banyak ibadat ni konon-konon tak ada maksiat. Sampai bila pun kalau Allah tak restu dengan amalan aku, masih aku tak sampai pada Allah Ta'ala. Maka kalau begitu, tak ada dia nak sangka baik dengan diri dia. Dia sentiasa berwaspada dan tak rasa cukup. Pada orang lain sentiasa dia bersangka baik. Sebab tu disebutkan golongan yang didekatkan. Dalam satu lagi ayat Al-Quran, Allah sebut wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Kami dekatkan kepada para muttaqin, orang-orang yang bertakwa, akan kepada mereka itu syurga, sehingga syurga itu dengan mereka taklah jauh. Maknanya apa? Bukan orang tu mendekatkan diri supaya masuk syurga. Bukan. Tak boleh dekatkan diri untuk masuk syurga. Hanya bila Allah yang ambil syurga dekat pada mereka. Kerana yang nama hamba memang tak mampu nak promote dan nak kurang di sisi Allah Ta'ala. Hanya Allah yang naik dan yang turunkan siapa-siapa dia nak. Sebab tu para muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, sangat-sangat istimewa. Kenapa? Mereka ini berusaha di mata pandangan Allah Ta'ala itu, sangkingkan usahanya mereka itu sehingga Allah dekatkan dirinya Allah itu kepada mereka. Allah dekatkan dirinya kepada mereka. Orang yang Allah dah dekatkan dirinya kepada mereka dan Allah dah dekatkan syurga kepada mereka, istimewa tak orangnya? Sangat-sangat istimewa. Sebab apa? Pertama kita kena tengok Allahnya siapa. Allah tu adalah Tuhan yang menciptakan ahli maksiat, menciptakan ahli taqwa, menciptakan ahli iman, menciptakan semua makhluk yang ada. Allah adalah Tuhan, yang lain semua adalah makhluk.
Dan Tuhan tak perlu kepada secebis makhluknya sekalipun. Dalam Tuhan tak perlu, dalam mereka tak memberi faedah pada Tuhan, dalam mereka tak mengurangkan faedah pada Tuhan, tapi tetap Allah sudi nak dekatkan dirinya kepada hamba itu. Special tak maknanya hamba tu? Sangat-sangat special. Sangat-sangat disayangi oleh Allah Ta'ala. Allah tak perlu tahu makhluk semua. Tak bangun malam, tak bertambah, tak berkurang kemuliaan Allah Ta'ala. Sedekah, tak bertambah khazanah Allah, tak berkurang khazanah Allah. Tapi dalam-dalam Allah tak perlu begitu sekalipun, Allah self-pick. Cream of cream. Siapa di kalangan hambanya yang dipilih, tak apa. Aku dekatkan diri kepada engkau. Sehingga digelarkan muqarrabin. Special, sangat-sangat special. Sebab itu bila duduk dengan ahli muqarrabin, Nabi Zakaria dan Siti Maryam. Kan? Nabi Zakaria pergi dekat Qubbah, mimbar Siti Maryam, tempat dia beribadah. Nabi Zakaria tanya, wahai Maryam, kenapa musim-musim sejuk segala bekalan makanan orang kekurangan? Engkau dapat makanan waktu musim sejuk, makanan engkau dapat waktu musim panas. Mustahil. Maryam kata apa? Ini semua adalah apa yang Allah bagikan pada aku. Zakaria tengok, terus Allah ilhamkan, Allah wahyukan kepada Nabi Zakaria untuk doa di sisi Maryam. Sebab apa? Maryam adalah muqarrabin. Orang muqarrabin kalau kita doa di sisinya pasti kabul. Sebab apa? Kita di sisi seseorang yang Allah dekat kepada dia. Beza. Beza. Orang yang berusaha untuk mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala dengan orang Allah yang dekatkan dirinya kepada dia. Beza, sangat jauh beza. Ashabul Yamin dengan muqarrabin, dalam buku ni kita nampak bezanya berapa space sahaja antara satu line dengan satu line. Hakikatnya di sisi Allah Ta'ala jauh, sangat-sangat jauh bezanya. Seorang berusaha untuk dekatkan diri pada Allah Ta'ala, bagus, mulia. Namun seorang lagi dah terlalu berusaha sehingga Allah kata dah sudah. Allah yang dekatkan dirinya kepada orang tersebut. Bak kata habaib, mereka sebutkan apa? Ada orang Allah ciptakan mereka untuk syurga. Bukan, ada orang Allah ciptakan syurga. Ada orang Allah ciptakan mereka untuk menghuni syurga. Mulia. Sebab apa? Allah ciptakan mereka untuk menghuni syurga. Ada orang Allah ciptakan syurga untuk mereka. Ada orang Allah ciptakan mereka untuk Allah. 3 darjat yang berbeza. Antara 3 darjat. Kita kan ada antara 2 darjat kan, cerita Piramli. Ni antara 3 darjat. Subhanallah. Sangat-sangat jauh beza. Dan orang yang Allah dekatkan dirinya kepada mereka itu sangat-sangat istimewa. Sangat istimewa. Ialah kepenuhan iman dan ketetapannya dalam hati. Tiada berkemungkinan berkurangnya iman itu. Malah ada kemungkinan iman itu akan bertambah. Kurang tak mungkin. Bertambah memang. Always, constantly bertambah. Dalam darjat ini perkara yang gaib akan menjadi syahadah terang. Dan ia diibaratkan dengan keyakinan. Baru sampai pada tahap yakin. Awal tadi belum yakin, tapi Allah terima masuk ahli syurga. Sebab apa? Kadang yakin, kadang tak yakin. Tapi dia berusaha untuk terus yakin. Dalam dia berusaha, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang jatuh. Ahli muqarrabin tak. Ahli muqarrabin, subhanallah, imannya tetap tambah. Constantly bertambah. Dia bukannya sekali setahun tambah. Kurang tak kurang. Tapi kadang-kadang lah, sekali sebulan tambah. Bukan. Setiap detik waktu imannya bertambah. Ini yang disebutkan. Kita kalau dengar cerita ni, jangan kita pula rasa iman constantly bertambah. Kalau orang tu hidup 100 tahun, orang tu hidup 90 tahun, kalau constantly bertambah, sampai mana iman dia duk bertambah, takkan tak sampai dia punya threshold dia punya limit dia. Tak sampai limit. Boleh tambah. Mana boleh sampai limit? Iman tak ada sampai limit. Sebab apa? Allah tak ada limit. Kan dalam ayat Al-Kahfi hujung-hujung disebut apa? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an yanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basyarun. Allah sebut kalau lautan ni jadi tinta, jadi ink untuk pen yang menulis akan kalimat-kalimat Allah, nescaya semua lautan ni tak cukup. Walau engkau gadakan lautan ni dengan beberapa gandaan, tetap tak cukup nak tulis kalimat Allah. Kalimat Allah tu apa dia? Kehebatan Allah,
kemuliaan Allah, keagungan Allah, keistimewaan Allah, ilmu Allah, rahsia Allah, kedekatan dengan Allah Ta'ala. Itu kalimat Allah. Maka orang yang bertambah imannya constantly takkan sampai kepada limitnya. Sebab apa? Allah is limitless. Allah is limitless. Baik. Ini level wali-wali. Confirm lah. Confirm. Sampai muqarrabin ni confirm wali-wali Allah. Darjat ketiga iaitu darjat para nabi dan para pewarisnya yang telah sempurna berupa para siddiqin, ahli kebenaran, ialah perkara yang gaib akan menjadi syahadah. Dan darjat ini diibaratkan dengan kasyaf dan iyan, pendedahan dan penglihatan. Dan di antara satu darjat dengan darjat yang lain ada perbezaan yang jauh sekali, namun begitu semua mereka adalah diutamakan, dan setengah mereka lebih diutamakan dari setengah yang lain. Itulah kelebihan Allah yang diberikannya kepada siapa yang disukainya, dan Allah itu mempunyai kelebihan yang besar. Darjat yang kedua, muqarrabin, wali-wali Allah. Darjat yang ketiga, wali juga, tapi wali yang dah level top-top, dan para nabi dan rasul. Betul tak disebutkan nabi, para ulama itu adalah pewaris nabi? Betul. Sehingga tak ada darjat khusus untuk nabi dan rasul sahaja. Patut darjat ketiga nabi dan rasul sahaja, tapi tak ada certain wali-wali Allah boleh tembus masuk dalam level kelas same as nabi dan rasul. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita fikir almost impossible tau, nak tembus masuk level nabi dan rasul. Tengok, nabi dan rasul siapa, mereka siapa? Nabi dan Rasul terima wahyu. Nabi dan Rasul maksum. Nabi dan Rasul ada mukjizat. Nabi dan Rasul memimpin umat. Nabi dan Rasul bukan mukjizat, hatta Nabi dan Rasul sebelum kenabian mereka ada i'anah. Kan? Irhasat. Irhas kan, mukjizat yang berlaku sebelum kenabian, irhas. Dia tak panggil mukjizat. Wali-wali, dosa ada, bukan maksum. Lemah, tak ada mukjizat, hanya ada karamah. Wahyu tak terima, cuma ada ilham sahaja. Irhasat memang tak ada langsung. Tapi bagaimana mereka punya perform sehingga boleh sampai tahap Nabi dan Rasul? Mana taknya sehingga Nabi Musa kalah dengan ujiannya Nabi Khidir. Para ulama sebut Nabi Khidir, antara pendapat Nabi Khidir bukan Nabi, wali. Kalau dia wali, Nabi Musa kalah dengan tes seorang wali. Mana tidaknya Nabi Zakaria perlu doa di sisi Siti Maryam waliyah baru boleh kabul doanya. Tak istimewa mereka tu? Sangat-sangat istimewa. Dengan serba kekurangan yang Allah berikan pada mereka, tapi boleh tembus, boleh tembus, boleh tembus, boleh naik sampai tahap Nabi dan Rasul. Very, very special. Very special. Sebab tu kalau sebut nama mereka, tawasul dengan mereka lebih dibolehkan lagi. Sebab apa? Mereka ni seperti Nabi dan Rasul. Seperti ini yang kita sebutkan, wali-wali ini awal perjalanan mereka tak macam Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tak ditulis langsung dosa dalam suratan, dalam catatan mereka. Wali-wali ditulis, pasti ada wali, semua wali akan ditulis paling kurang sedikit dosa dalam catatan mereka. Tapi waktu mati sama macam Nabi dan Rasul, matinya macam maksum. Matinya sebelum mati, wali-wali semuanya dosa dah diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ada wali yang semua clean, dosanya diampun terus, meninggalnya macam Nabi dan Rasul. Ada wali yang belum, ditinggalkan sedikit sesaki-baki untuk diampunkan di akhirat. Tapi pokoknya wali-wali ni boleh sampai tahap macam Nabi dan Rasul. Subhanallah. Siapa wali yang sampai tahap Nabi dan Rasul ni? Antaranya ketua para wali yang mastur, ketua para wali semua, iaitu Nabi Khidir. Nabi Khidir walaupun dia Nabi, tapi dia tetap ketua para wali. Kalau dia wali, dia walilah. Pendapat yang dia Nabi, dia Nabi. Antaranya siapa lagi? Siti Maryam. Antaranya siapa lagi? Siti Aminah, bunda Nabi SAW. Siti Aminah. Tak kita nampak, tak kita dengar cerita yang selama 9 bulan Siti Aminah mengandungkan Rasulullah SAW. Setiap bulan dia mimpi bertemu dengan Nabi-Nabi. Mula dengan Nabi Adam sampai terakhir Nabi Isa. Mimpinya siapa? Para Nabi. Nabi datang kepada dia kan, untuk ambil berkat zuriat yang ada dalam rahimnya. Siti Aminah sampai pada tahap yang seperti Nabi dan Rasul. Sebab apa? Dia mengandungkan Nabi yang paling istimewa. Kan? As simple as that.
Dia mengandungkan Nabi yang paling istimewa. Sekarang tak faham logik orang yang kata Siti Aminah ni kafir, Siti Aminah ni mati musyrikah. Astaghfirullahalazim. Nabinya mengandung dalam perutnya. Ini apa? Tak engkau dapat iman melainkan yang pernah ada dalam perutnya. Boleh kata dia musyrikah, subhanallah. Abdul Muttalib aja yang tak mengandungkan Nabi, Abdul Muttalib aja dia orang kata apa? Mati iman kan? Mati Islam. Sebab apa? Abdul Muttalib percaya dengan iman Hanafiyah. Hanifah. Apa? Tauhid Hanifah, tauhid Nabi Ibrahim. Ini Aminah dengan Abdullah kafir. Allah, tak faham. Tak faham. Lagi yang sampai tahap begitu siapa? Sampai tahap begitu Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Abu Yazid Al-Bustami, siapa lagi? Sayyidina Al-Faqih Mugaddam, itu tak payah ceritalah. Imam Sagaf, Imam Haddad, Imam Al-Attas, itu semua sampai dah tembus very high punya makam. Sebab tu jangan kita terkejut kalau Imam Haddad, Imam Ghazali ni apa semua jumpa meeting dengan Rasulullah every single day. Boleh jadi every day few times jumpa dengan Rasulullah. Mustahil lah, mustahil. Kerap sangat ni. Kerap sangat. Pula kita pula yang kirakan siapa kerap, siapa tak kerap. Bukan. Sebab apa? Tahap mereka dah macam Nabi dan Rasul. Sebab tu boleh kerap-kerap jumpa. Boleh selalu jumpa. Baik. Dia tengok dekat sini. Dah lah tadi kita sebut antara darjat pertama, darjat kedua, darjat ketiga sangat jauh bezanya. Dalam darjat ketiga pun ada beberapa darjat. Betul? Disebut dekat situ apa? Dan di antara satu darjat dengan darjat yang lain adalah perbezaan yang jauh sekali. Satu makam dengan satu makam dalam darjat yang ketiga ini, satu darjat dengan darjat yang satu lagi sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Sangat-sangat jauh. Sangat jauh, subhanallah. Wali-wali punya hal. Dia ni wali-wali ni kalau kita tengok macam spesies lain, macam golongan orang yang totally different from anyone else. Sebab tu Tuan Guru Syekh Mahmud Al-Qadahi disebut apa? Yang nama manusia itu adalah manusia selagi mana digelar manusia kecuali wali Allah. Yang nama manusia adalah manusia selagi mana digelar manusia. Engkau manusia, engkau manusia, aku manusia, semua manusia. Selagi digelar manusia, manusialah. Kalau manusia tu apa? Ada hawa nafsunya, ada sifat munafiknya sikit, perlu taubatnya, jatuh maksiatnya, bangun baliknya, kan? Kecuali wali Allah. Wali Allah zahir nampak macam manusia, tapi dia spesies yang totally different. Totally different. Communication with Allah 24 hours every second, tak berhenti. Imagine, boleh tak orang gitu? Macam tak boleh kan rasa. Macam kita pun kalau usaha sekalipun memang susah sangat. Sebab apa? Macam mana 24 hours dengan Allah Ta'ala? Macam mana solatnya lazat macam kitanya enjoy dengan maksiat? How come? How come? Macam tak boleh imagine. Tapi ada spesies yang begitu, wali-wali Allah. Very high di sisi Allah Ta'ala, very high. Orang yang Allah chop, aku cinta mereka dan mereka cinta aku. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Baik. Itu tentang darjat keyakinan. Kena tahu darjat keyakinan. Kadang orang belajar gini ditanya, apa pasal aku belajar gini? Aku dah lah tak sampai pihak orang awam. Sekalipun bagi tahu apa aku kena buat sekarang lah. Bukan. Pertanyaan pertama kita belajar darjat gini untuk apa? Untuk kita taubat. Yang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala itu adalah wajib. Wajib kita ni dengan Tuhan kita dekat. Habis kenapa aku tak dekat? Maknanya selama engkau hidup ni something very wrong dah berlaku di antara you and your Lord. You and Allah Ta'ala. Something very wrong dah berlaku. What is this wrong? Tengok balik. Sebab tu kita tengok makam-makam begini. Ada orang dah sampai. Aku kenapa tak sampai? Yang dah sampai tu bukan kerana pilihan tau. Sunnah untuk kita sampai. Bukan sunnah. Wajib engkau dengan Tuhan engkau dekat. Kenapa boleh tak dekat? Dia Tuhan engkau. Wajib dekat kan? Tapi kenapa tak dekat? Something wrong dengan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Wajib taubat. Dan satu lagi, kenapa kita cari tahu tentang darjat ini? Supaya kita dapat kenal siapa orang yang Allah muliakan, siapa orang yang Allah tak muliakan. Supaya apa? Dapat kita tentukan dengan siapa kita nak dekat, dengan siapa kita nak berkawan. Jangan kita sampai berkawan dengan orang yang jauh daripada Allah Ta'ala. Perihal niat. Baik. Niat itu adalah pokok dari segala amalan. Wahai saudaraku, hendaklah kamu memperbaiki niatmu
mengikhlaskannya, memantapkannya serta bertafakur padanya sebelum memasuki ke dalam sesuatu amalan, kerana niat itu adalah asas amalan. Semua amalan nanti adalah kembali kepada niat itu, sama ada baiknya atau buruknya, betulnya atau rosaknya. Niat adalah tulang belakang segala amalan. Dengan niat, amalan boleh diterima. Dengan niat, sesuatu perkara yang adat menjadi ibadat. Dengan niat kan? Dengan niat. Dengan niat, sesuatu perkara yang ibadat menjadi beribadat yang digandakan. Ini yang Habib Kazim sebutkan dulu. Waktu dia datang bulan puasa, dia ada sebut. Orang solat tarawih. Orang solat tarawih, seorang solat tarawih, seorang lagi solat tarawih. Yang ni tarawihnya 20, yang ni pun tarawihnya 20. Tapi ada cara untuk kita yang solat tarawih ni nak tambahkan amalan kita. Macam mana? Banyaklah tips dibagi. Antaranya, sebelum solat tarawih tu nak takbir tu kita kata, aku bernazar untuk aku solat tarawih. Kan ada kan? Habib Kazim sebut, aku bernazar untuk solat tarawih. Bila kau nazar aja, tarawih kau jadi wajib. Sunat yang wajib buat. Jadi bila kita angkat takbir untuk perkara wajib, wajib lagi tinggi makamnya daripada sunat. Maka setiap sunat tarawih itu lagi tinggi makamnya daripada orang yang tak niat nazar. Itu cara untuk tambahkan amalan. Dengan apa? Dengan niat. Sebab tu kita belajar kitab niat. Kitab niat tu sangat-sangat istimewa. Sebab apa? Dia mengajarkan kita untuk peka dengan aktiviti hati kita. Untuk always aware dengan hati kita. Always aware. Kenapa kau buat niat begini? Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi disebut apa? Aku takkan pernah hadir mana-mana majlis, kecuali dalam perjalanan nak ke majlis itu, aku akan cek dan cek dan cek beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali. Apa niat aku hadir? Kenapa aku hadir? Sebab siapa aku hadir? Sebab apa aku hadir? Aku hadir nak dapat apa? Aku hadir nak bagi apa? Aku hadir untuk dipandang oleh siapa? Aku hadir untuk memandang siapa? Semua dicek, cek berpuluh-puluh kali. Dan dia kata apa? Dalam berpuluh-puluh kali aku cek niat aku itu, kalau satu sahaja niat bukan kerana Allah Ta'ala, aku balik, aku tak hadir majlis tu. Aku balik, aku tak hadir majlisnya. Sebab apa? Malu. Aku buat konon ibadat, tapi niatnya bukan kerana Allah Ta'ala. Niatnya bukan kerana Allah Ta'ala. Niat tulang belakang segala amalan. Baik. Sebab tu disebut bertafakur. Bertafakur dengan niat. Niat ini, tafakur pada ibadat ada 3 stage. Tafakur pada ibadat ada 3 stage. Stage pertama, tafakur pada ibadat. Stage pertama, tafakur sebelum ibadat. Stage yang kedua, tafakur, ni tafakur niat. Tafakur niat ibadat ada 3 stage. Pertama, tafakur niat ibadat sebelum ibadat. Yang kedua, tafakur niat ibadat tengah-tengah ibadat. Yang ketiga, tafakur niat ibadat selepas ibadat. Kenapa? Bawa contoh. Contoh orang pergi solat dekat masjid. Tafakur sebelum pergi solat dekat masjid. Nak pergi solat dekat masjid, sebelum pergi dia niatkan, aku solat ni sebab apa? Supaya orang kata aku berani, kerana orang tengah Covid, aku sendiri sanggup pergi solat. Kerana orang. Aku pergi solat kerana apa? Kerana supaya aku tak malu dengan bapa mertua aku. Contoh. Aku pergi solat kerana apa? Kerana ahli karya aku dah lama tak jumpa aku. Nanti orang kata aku ni bukan ahli solat pula. Contoh, macam-macam kan? Itu sebelum ibadat. Dah clear sebelum ibadat, pergi. Ni kena faham. Kena faham. Kadang ada orang kata, kalau aku niat bukan kerana Allah Ta'ala, aku cancel ibadat. Sebab tu ada orang yang dah konon terlalu makrifat. Konon terlalu makrifat sampai kita nampak dia, kau ni sebenarnya gila isim. Bukan makrifat, terlipat. Cakap apa? Kau solat ni semua untuk apa? Betul ke kerana Allah Ta'ala? Kalau betul kerana Allah Ta'ala, kenapa kau masih buat maksiat lain? Habis kau kenapa tak solat? Aku tak solat sebab aku tahu yang lain punya niat pun aku tak beres. Ini kan niat untuk solat. Niat untuk solat aku tak boleh beres, aku tak solat lah. Apa guna kau solat sedang niat tak beres? Bukan gitu. Kaedahnya apa? Kalau nak pergi buat ibadat, niatnya bukan kerana Allah Ta'ala. Kalau kita buat ibadat, niat bukan kerana Allah Ta'ala, syaitan akan suka. Tapi kalau kita batalkan niat, batalkan ibadat kerana niat bukan kerana Allah Ta'ala, membatalkan ibadat itu lagi menggembirakan syaitan. Lagi menggembirakan syaitan. Paling kurang
usaha untuk ibadat, dan dalam ibadat usaha untuk betulkan niat. Sebelum menuju ibadat, usaha nak betulkan niat. Sebab tu jangan confuse. Aku pergi ni kerana orang. Tak payah pergilah. Tak boleh. Meninggalkan ibadat kerana orang adalah ujub. Melakukan ibadat kerana orang adalah riak. Ujub ni apa? Merasa aku bagus. Pasang medal pada diri sendiri kan. Masuk race tak ada orang lain. Dia seorang sahaja. Menang nombor pertama, dia pasangkan medal pada diri dia. Kan? Itu ujub. Sendiri rasa takjub. Ajib. Ajib. Kan? Ajib kan? Ujub. Duduk sorang-sorang. Ajib. Ada ke tak dalam kampung ni orang yang makam macam aku? Itu ujub. Syok sendiri. Riak apa dia? Riak buat ibadat tapi untuk orang lain. Engkau tinggalkan ibadat kerana orang, itu ujub. Sebab apa? Meninggalkan ibadat itu sendiri satu amalan. Engkau dah buat satu kelakuan dan satu amalan untuk orang, itu adalah ujub. Nanti dalam hati engkau akan ada, alhamdulillah aku tak riak. Alhamdulillah tak riak. Mengelak daripada riak kan satu amalan yang baik. Tapi engkau elak daripada riak, itu satu amalan. Elak daripada riak engkau kerana orang, ujub. Bila buat satu amalan kerana orang, jadi riak. Jadi nak buat macam mana? Tetap buat amalan, tapi dalam waktu yang sama perbaharui niat. Nanti Imam Ghazali atau Imam Haddad akan sebut cara-cara untuk ikhlaskan ibadat. Baik, sikit lagi kita habiskan. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja semua amalan itu tergantung pada niat-niatnya, dan hanya saja setiap orang yang beramal kembali kepada apa yang diniatkannya. Maka hendaklah anda tiada mengatakan sesuatu atau membuat sesuatu atau berazam hendak melakukan sesuatu perkara, kecuali anda pasangkan niat anda itu untuk bertaqarrub, yakni mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, dan mengharapkan pahala yang telah ditetapkan oleh Allah atas perkara yang diniatkan itu dari segi budinya dan kelebihannya saja. Niat kepada Allah Ta'ala. Ini kita baca very high standard tau Imam Haddad letak. Imam Haddad kata apa? Jangan kau sama sekali buat apa-apa kelakuan melainkan semua kerana Allah Ta'ala. Kan very high standard. Ini level Nabi, level wali-wali top boleh lah. Kan? Tapi macam mana? Kenapa Imam Haddad sebut dalam kitab orang awam? Ini sifat pendakwah. Sifat pendakwah, jangan rendahkan syariat Allah kerana kitanya rendah. Jangan kata, ni dalam kitab sebut setiap amalan, tapi kita orang awam. Paling-paling tidak engkau punya solat, paling-paling tidak engkau punya puasa. Tak boleh. Set very high, ikut apa yang Allah dan Rasul set. Boleh tak boleh lain cerita. Yang tak boleh taubat, yang boleh syukur. Yang kita yang tak boleh taubat dan azam. Jangan kita pula merendahkan syariat Allah Ta'ala. Ingat Imam Haddad sebut gini, tapi dalam zaman sekarang macam mana lah nak buat gitu? Faham-faham lah macam nak gunakan benda ni. Paling-paling dalam solat jangan tinggal niat. Tak boleh. Imam Haddad kata apa? Everything you buat kena dalam niat yang kerana Allah Ta'ala. Maka kita pun walau kitanya tak sampai tahap begitu, bila sampaikan pada orang lain, kena ikut SOP-nya. Ikut SOP-nya. Sebab apa? Ini kan pesanan untuk kita sendiri juga. Inilah peluang untuk taubat. Inilah peluang untuk kenal diri kita rendah dan jauh daripada Allah Ta'ala. Kemudian disebutkan apa? Dan ketahuilah pula bahawa tiada terjadi taqarrub, iaitu dekat kepada Allah Ta'ala itu, melainkan dengan apa yang telah disyariatkan Allah di atas lisan Rasulnya yang berupa fardu-fardu dan sunat-sunat. Ada kalanya niat yang baik itu memberikan kesan kepada mereka yang mubah, bukan wajib. Maka dengan itu dia jadi boleh menjadi hal yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dari segi hukum, setiap yang ditempuh dari amalan itu hukumnya dipandang kepada niatnya. Umpama seorang yang makan kerana tujuan taqwa, yakni dia meniatkan itu kerana hendak membuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, atau dia mendatangi isterinya dengan niat hendak mendapatkan anak yang soleh yang akan menyembah Allah Ta'ala. Ini yang kita sebut niat yang membezakan adat dan ibadat. Niat yang membezakan adat dan ibadat. Baik. Niat yang membezakan adat dan ibadat. Disebutkan dekat sini, tadi awal-awal disebut apa? Niat mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala adalah melalui mengamalkan fardu dan sunat. Kenapa disebut amalkan fardu dan sunat? Topiknya pasal niat. Belum masuk amalan zahir, tapi dia dah sebut amalan. Kenapa? Orang kadang salah faham. Tak apa, aku dah ada niat.
Kan gitu kan? Aku dah niatkan. Ente bukan puasa ke tadi pagi? Ana puasa. Tapi sakit sikit lah perut Ana. Tapi ente puasa kan? Puasa kan amalan. Tahan dah sikit. Alah tak apa. Kan Ana dah niat. Kan gitu. Tak boleh. Niat ni adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Mengqasadkan sesuatu yang serta-merta diikut oleh amalan. Amalannya apa? Amalannya adalah tekad dan teguh dalam azam untuk menyempurnakan ibadat yang kita niatkan. Kalau daripada awal puasa kita niatnya rapuh, puasa kau sangat rapuh, kemungkinan tak diterima pun. Sebab tu nak melakukan ibadat kena ada jazam, yakin, kuat keyakinannya untuk menyempurnakan ibadat tu. Sebelum solat tak boleh alang aku solat lah, ataupun apa, ni lapar lah perut, makan dululah. Kalau makan dulu nanti susah pula, dah lewat nak solat pula susah. Alang-alang aku solat lah dulu, settlekan solat, lepas ni boleh makan tenang-tenang. Kan selalu gitu kan. Tapi perut tengah lapar ni. Maknanya apa? Solat engkau asal lepas batuk di tepi tangga je. Macam alang-alang aku solat lah. Alang-alang solat, niatnya ada tak? Ada niat solat, tapi niatnya rapuh. Solat, ibadat yang niatnya rapuh tak sempurna. Kan syarat ibadat kena niat jazam. Contoh, orang haid nak puasa, tengok macam ada lagi kesan haid, macam dah nak habis, rasa-rasa berapa jam nanti habis ni. Sebelum dia nampak habis dia punya haid, dia tidur. Sedar-sedar dah masuk waktu puasa, lepas subuh, dah masuk subuh. Sedar-sedar 6:30 kan dah masuk subuh. Kalau sedar sebelum subuh, dia boleh cek dulu keluar tak darahnya. Kalau tak keluar dah suci, wajib puasa. Tapi dia tak cek. Dia tak cek, bangun-bangun dah masuk waktu azan subuh. Bila dia cek lepas subuh, dah suci. Sucinya bila? Lepas subuh atau sebelum subuh? Titisan darah yang terakhir tu sebelum subuh atau selepas subuh? Kalau dia tak yakin sebelum subuh, dia niat juga puasa, diterima tak puasanya? Tak diterima. Sebab apa? Niat ibadat wajib jazam, wajib kuat dan mantap niatnya. Termasuk dalam kita berazam untuk sempurnakan niat. Ana nak puasa hari ni, tapi kenapa kau nak solat? Kenapa kau nak puasa? Aku solat kerana tak lama lagi aku kena makan. Waktu dah lambat ni aku solat lah. Alang aku solat dululah. Alang-alang kau solat, niatnya tak jazam, niatnya tak kukuh. Niat kukuh nak solat apa dia? Aku niat dalam solat ni aku nak dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Aku niat solat aku adalah meeting dengan Allah Ta'ala. Aku niat Allah dah panggil aku untuk solat, beberapa minit ni jangan aku rugikan. Beberapa minit ni boleh buat aku husnul khatimah. Aku nak betul-betul punya dapatkan manfaat daripada waktu yang berapa minit ni. Supaya dengan waktu berapa minit ni Allah jadikan setiap detik waktu aku dalam taat. Jadi niat betul-betul, kuat niatnya. Kuat nak sempurnakan niat. Baru akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Nak puasa, aku niat betul-betul, niat betul-betul. Orang yang niat betul-betul untuk puasa, sakit sikit dia tahan. Kadang ada orang dia punya cakap macam tak masuk akal. Engkau kan sakit, tahanlah sikit puasa. Sakit ni darurat tau. Tak darurat lah, aku nampak tak darurat. Mana kau tahu? Badan aku darurat lain, engkau punya darurat lain. Boleh pula gitu, tak ada. Ikhlas dengan Allah Ta'ala. Niat engkau daripada awal macam mana? Kalau niat daripada awal ni dah rapuh, sikit aja darurat, sikit aja mudarat. Tak ada. Niat daripada awal biar kuat. Kerana natijah pada niat adalah amalan. Dan natijah pada amalan baru boleh dekat dengan Allah Ta'ala. Tak boleh niat sana sini tapi mengharapkan dekat dengan Allah Ta'ala. Tak boleh. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.